Hari ini kita akan belajar satu kungfu trik yang hebat untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, jom. Okey. Hitung nilai kedua-dua pemboleh ubah yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Okey, pelajar semua dah belajar macam mana nak selesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah yang tradisional, iaitu ada dua kaedah. Apakah dua kaedah yang pelajar dah belajar dalam previous lesson? Boleh bagi tahu apakah dua kaedah yang pelajar dah belajar dulu? Dua kaedah itu ialah kaedah yang tradisional lah. Apakah kaedah yang pelajar sudah belajar untuk menyelesaikan persamaan serentak? Macam ini ada dua persamaan linear dan mempunyai dua pemboleh ubah yang sepunya, dan kita boleh cari dua pemboleh ubah ini dipanggil apa? Selesaikan persamaan linear serentak. Serentak maksudnya ada dua persamaan untuk kita mencari dua nilai pemboleh ubah. Okey, dua kaedah yang telah pelajar pelajari dalam lesson yang lepas ialah kaedah apa? Penghapusan dan kaedah penggantian. So hari ini cikgu nak ajar kamu satu trik yang lebih hebat lagi untuk menyelesaikan persamaan linear serentak, di mana kita dapat menyelesaikan persamaan linear serentak dengan lebih cepat dan mudah lagi. Okey, mari kita mula dengan ini trik yang sangat-sangat hebat dan berguna. So akan membantu pelajar menyelesaikan persamaan linear serentak dengan sangat-sangat cepat dan senang. Okey. Langkah pertama ialah kita darabkan sebutan di tengah ini. Mula-mula kita kena pastikan huruf dua huruf atau dua pemboleh ubah ada di sebelah kiri, dan nombor sahaja iaitu 10 dan 7 itu ada di sebelah kanan persamaan. Kita kena pastikan dua persamaan linear ini disusun dalam pattern seperti ini. Dua huruf di sebelah kiri, nombor sahaja di sebelah kanan. Dan huruf yang sama mesti sebaris. X di sini 4X. Negatif 2Y ini positif 3Y. Maksudnya X dengan X satu lajur, Y dan Y satu lajur. Tak boleh sini XY bawah YX, tak mau. Mesti memuaskan syarat ini dahulu, maka kita boleh mula darab. Kaedah ini ialah kita darab silang dua kali. Darab silang dua kali. Okey, mula-mula kita semua kena start dengan tengah, start dengan sebutan tengah, iaitu di sini start dengan tengah. Sini ada 3 sebutan kan. Kita start dengan sebutan tengah, iaitu negatif 2Y. Dan kaedah ini kita hanya darabkan nombor sahaja. XY atau huruf kita tak payah darab, kita hanya darabkan nombor-nombor yang ada di sini saja. Okey. Langkah pertama ialah darab ke kanan. Ingat, kita mesti start apa-apa kita kanan dulu. Mula dengan kanan, bukan darab ke kiri. First step darab ke kanan, iaitu cikgu tulis 1, maksudnya ini ialah langkah pertama. Okey, ini pendaraban yang pertama, iaitu kita guna negatif 2 kali 7. Kemudian baru guna 10 kali 3. Ini ialah darab silang yang pertama. Okey, kemudian kita pun masih start, kita semua start dari tengah. Bila nak mula darab bagi kedua-dua
darab silang itu semua mula dari tengah. Okey, sekarang kita pakai pula negatif 2 kali 4. Kemudian guna apa? 1. Tak nampak ialah 1. X maksudnya di depan X ialah 1, iaitu 1X. So, kita pakai 1 darab 3. Kita mesti darab bersama-sama dengan tanda di depan nombor itu. So, ada 2 set. 2 set darab silang. Set merah dengan set biru. So, cikgu bezakan dengan warna yang berlainan untuk dua set darab silang. Okey, sekarang tuliskan jawapan. Okey, kaedah shortcut ini kita boleh terus ke jawapan X. Terus ke jawapan X tau. Boleh terus ke jawapan X tanpa melakukan langkah-langkah yang banyak untuk kaedah tradisional yang anda belajar dulu. Iaitu yang merah itu darab silang yang merah ialah untuk apa? Bahagian atas, tingkat atas. Tingkat atas pecahan. Tingkat bawah ialah darab silang yang biru. So kita lihat sekali lagi. So mula-mula ini ialah untuk cari apa? Yang tadi kita darab silang 2 kali itu ialah untuk mencari X. So pelajar tulis X sama dengan, kemudian start dengan darab silang yang merah ini, iaitu dari tengah. Kita punya starting point ialah tengah. Pakai negatif 2 darab 7. Okey, darab, cikgu pakai bracket supaya tak nampak berserabut. Tak payah pakai simbol kali macam X. Kita guna bracket untuk menunjukkan darab. Ingat ini negatif. Tolak di sini kena ambil bersama. So kita ambil negatif 2. So sebab starting point ialah negatif 2, iaitu nombor di tengah. Dan pelajar boleh lihat di sini nombor pertama atas dan bawah ialah sama, iaitu negatif 2. Sebab kita semua mula darab dari tengah, negatif 2. So atas bawah mesti nombor yang sama, iaitu negatif 2. Okey sekarang cikgu ulang sekali lagi. Okey, kita mula dengan yang merah kan. So yang merah ialah start dari tengah, negatif 2 kali 7. Kemudian tengah-tengah ialah tolak. Tolak 10 kali 3. Kemudian bahagi dengan, kita darab silang sekali lagi, iaitu tengok yang biru. 1 kali sama juga start dari tengah. Negatif 2 kali 4 tolak 1 kali 3. Okey, kemudian kita pemudahkan lagi lah yang kita buat kali. Ada 4 bracket di sini kan. Maksudnya kita kena darab 4 kali ya. Negatif 2 kali 7 ialah negatif 14. Tolak, salin balik tolak. 10 kali 3, 30. Okey, per negatif, salin balik negatif. 2 kali 4 ialah 8. Tolak, salin balik tolak. 1 kali 3. Ingat, 1 kali apapun dia sama balik dengan nombor itu tak berubah. Apa-apa darab 1 sama balik. Okey, sekarang kita kira pemudahkan. Kira tambah atau tolak. Okey, dan kalau tolak 14, tolak lagi 30. Kalau pelajar nampak tolak satu nombor dan sambung tolak lagi satu lagi nombor, bermaksud kena buat apa? Kita kena tambahkan hutang. Ini pelajar boleh faham sebagai hutang RM14, hutang lagi RM30. So atas ialah hutang berapa ringgit. Maksudnya kita jumlahkan hutang kita. Jumlahkan 14 dan 30. So dapat apa? Masih hutang. Hutang lagi. Hutang bertambah. So hutang sebanyak 44. Per sama juga bawah per hutang 8. Hutang 3. So semuanya hutang 11. Okey, pelajar sampai sini boleh faham? Hanya kena ingat kita darab
cara kita darab. Darab mana dulu? Ingatkan cross ini. Okey, kalau kita nak cari X, kita start dengan apa? Sebutan Y. Kalau kita nak kira X, kita kena darab apa? Darab pakai sebutan Y dan nombor. Okey, pelajar sampai sini okey. Tapi tak apa. Ini buat macam robot saja sebab dia ikut saja patternnya, sama saja, tak kira persamaan apa, cara tetap sama. Persamaan lain tapi kaedah adalah sama, iaitu kaedah double multiplication, iaitu darab silang 2 kali. Yang merah dulu, kemudian darab silang yang biru. Senang sebab di sini berwarna-warni, so senang pelajar tengok. So yang merah itu untuk tulis di atas pecahan, yang biru itu untuk tulis di bawah pecahan. Okey. Kemudian ini boleh ringkas lagi ya. Kemudian negatif bahagi dengan negatif, dia jadi apa? Macam negatif kali negatif adalah positif. So negatif bahagi negatif pun positif, ataupun lebih senang lagi pelajar ingat sebagai ada dua negatif atas bawah saling batal. Bila yang benda yang sama saling batal. Kemudian tinggal saja 44 bahagi 11. So boleh pakai sifir darab 11. So 11 kali 4 ialah 44. Okey, kemudian kita kena cari lagi nilai Y. Dah dapat X, kita mesti cari nilai Y. Inilah dipanggil selesaikan persamaan serentak. Maksudnya ada dua nilai huruf, dua nilai yang kita kena cari. Okey, dah dapat nilai X, sekarang kita senang saja, kita hanya gantikan nilai X ke dalam salah satu persamaan yang pelajar rasa lebih senang untuk cari pula nilai Y. So sekarang saya nak pilih apa? First one. Persamaan pertama sebab nampak nombornya ini lebih apa? Lebih kecil, lebih senang. Sebab sini hanya X. Tak ada nombor, tak nampak nombor, so senang kan? Senang nak kira. Kalau nampak lebih simple persamaan itu, lebih senang nak kira. So saya nak gantikan X, di sini X ini ganti dengan jawapan 4. So sekarang next step, lepas kita buat darab silang 2 kali, iaitu kungfu trick kita dah perform kungfu trick ini, kita buat cari nilai Y seperti biasalah, lebih senang sebab dah dapat satu nilai, senang saja dengan cara penggantian, just ganti lagi senang. Okay, sekarang kita move on to cari Y dengan gantikan nilai X. Okay, so mula-mula saya salin balik persamaan pertama ini supaya pelajar boleh nampak dengan lebih senang. Sekarang X ini tak mau tulis X lagi sebab kita dah tahu nilainya 4. So kita gantikan 4, iaitu yang warna purple ini, yang lain tak berubah, kita just salin balik. Okay, sekarang ingatkan nasihat cikgu, iaitu sekarang kena guna pula kemahiran topik selesaikan persamaan linear. Ini balik ke pengetahuan selesaikan persamaan linear untuk mencari Y. Okay, untuk mencari nilai Y. So apa yang pelajar perlu buat ialah kita mesti apa, macam nasihat cikgu, kita mesti guna konsep apa, lelaki duduk satu belah, perempuan duduk satu belah, iaitu Y bagi Y duduk satu belah, semua nombor pergi ke satu belah yang lain. Tak mau campur. Dan kita perhatikan sebutan Y ini negatif 2Y. So setiap kali sebelum pelajar nak pindah-pindah, pelajar kena cek semak sama ada Y itu positif ke negatif. Kalau negatif, kita pindahkan supaya ia jadi positif, lebih senang kerja kita. So negatif 2Y saya pindah ke kanan. Ingat bila kita pindah-pindah itu tukar tempat, tukar tanda, iaitu terbalik.
tanda akan terbalik. Negatif 2y akan jadi positif 2y. Dan positif tak payah tulis kalau ia satu sebutan sahaja. Kemudian 10, 10 kena pergi ke sebelah bersama dengan duduk bersama-sama dengan nombor 4 lah. Nombor dan nombor nak duduk bersama-sama. Y dengan Y. Tapi sekarang Y ada satu saja. So 10 positif 10 pindah jadi tolak 10. Okey, sekarang dah bersama-sama dua nombor, maka kita boleh memudahkan iaitu boleh kira lah. Sekarang 4 tolak 10 ialah negatif 6. Okey. So kira macam biasa. Sekarang kita hanya mau cari Y. So kita tak mau 2, yang tak mau itu kita pun pindah juga. Okey, pindah ke sebelah kiri lah, iaitu untuk mesti sebelah yang opposite lah. So kita pindahkan buat macam dulu, buat macam topik persamaan linear, iaitu kita nak cari satu nilai, satu pemboleh ubah. Okey, dan kita boleh kira bahagilah. Negatif, kalau ada satu negatif, maksudnya jawapan akhir pun ada satu negatif lagi lah. Sebab negatif bahagi positif ialah negatif. Ataupun lebih senang, just ingat ada satu negatif, dia kekal ada satu negatif. Dan jawapan akhir kita suka tulis huruf di kiri, maka nombor kita tulis di kanan. Jangan tukar tanda, just saling tukar tempat, iaitu apa? Tukar sama, suka sama. Saling tukar saja. Macam you tulis A sama dengan B, you boleh tulis B sama dengan A. Jangan tukar tanda, ini ialah saling tukar. Tukar sama suka. Okey, so 6 bahagi 2 ialah negatif 3. Okey, nanti pelajar akan lihat kita akan buat semua soalan ikut cara yang sama, tak ada yang berlainan. Hanya nombor-nombor soalan itu yang tukar saja. Cara adalah sama. So sangat senang nak score lah. Soalan selesaikan persamaan linear serentak ini. So harap pelajar semua dapat dapat markah nanti untuk soalan selesaikan persamaan linear. Pelajar boleh lihat sama saja. Pelajar pun tak boleh mula ingatkan. Bila kita dah buat banyak, pelajar mesti boleh ingatkan langkahnya. Okey, kita nak start perform kung fu trick kita. So ingat dia punya arah arrow itu. Kita mesti start dari tengah dan ke kanan. Dari start bagi 2 kali darab silang itu semua mula dari tengah, dan mesti mula dari tengah, dan yang pertama darab silang yang pertama start ke kanan, darab ke kanan dulu, iaitu arrow saya tunjuk ke kanan dulu. Nanti set kedua tunjuk ke kiri pula. So ke kanan dulu. First set start dari darab ke kanan, kemudian ke kanan ke kiri. I tulis satu, itu maksudnya step pertama bagi darab silang set yang pertama. Okey, kemudian darab silang kali kedua ialah mula dari tengah tapi ke kiri. Sekarang kita darab ke kiri. Tadi kita darab ke kanan dulu, sekarang kali kedua kita darab ke kiri dulu. Darab ke kiri. Kemudian ke kiri, kemudian dia mesti pangkalkan. Sudah, yang penting tahu dulu first step. Kemudian masih pangkal lah. That's why I tak payah tulis 2 lah. Dia mesti cross kan. Tadi ke macam ini, sekarang mesti opposite. Arrow-nya mesti opposite. Nampak? Ada dua kali kita darab silang lah. So ini boleh panggil apa? Double cross. Double cross multiplication. 2 kali darab silang. Okey, sekarang saya nak tuliskan keputusan darab silang ini. Apa darab apa, sekarang baru cikgu tuliskan. Okey, so ini darab ini ialah untuk cari apa? Ingat kena tahu tulis dengan betul. Tulis apa? Kita cari X dulu. Mesti tulis. Maksudnya kalau cari X dulu, kita punya persamaan ialah mula dengan X dulu. First column X, second column ialah Y. Pastikan susunannya betul dulu, baru cara ini berkesan, baru betul. Pastikan XY, XY. Kemudian sini nombor. Tak boleh XY, YX. Ingat tak boleh XY, YX. Kalau dia YX,
pelajar kena susun semula dulu, bagi dia XX, YY, nombor-nombor. Ini mesti betul dulu, susunan mesti betul dulu, baru kita mula darab silang. Okey, sekarang kita nak tuliskan hasil dua darab silang ini. So kita tulis macam ini. Okey ya, yang merah ialah untuk tingkat atas. Ingat X ini ialah jawapannya berbentuk pecahan sebab ada 2 kali darab silang. Darab silang yang pertama tulis di tingkat atas, darab silang yang kedua iaitu yang biru itu di bawah. So kita ingat mula darab apa? Tengok cikgu tulis 1 ini maksudnya langkah pertama. Langkah pertama semua start dari tengah. Start dari tengah, so nombor yang sama, so tengok setengah, bawah pun setengah. Sebab kedua-dua darab silang itu mula dengan setengah. Mula dari nombor di tengah iaitu setengah bagi soalan ini. So pun tak payah takut ada pecahan. Darab macam biasa saja. Dia nombor perpuluhan ke, nombor pecahan ke, nombor bulat ke, tetap darab ikut pangkal yang sama. Okey, so setengah kali 6. So kali cikgu pakai bracket setengah kali 6. Ingat tengah-tengah mesti tolak untuk atas dan untuk kedua-dua darab silang. Tengah-tengah ialah in between, kita pakai tolak. Ingat tolak. Okey, so setengah kali 6. So kali ikut arrow-nya, setengah kali 6. Tolak negatif 1 kali ini pun negatif 1 sebab tolak tak nampak ialah 1 ingat tak nampak ialah 1 sebab 1 kita tak payah tulis. 1Y kita tak payah tulis 1Y, kita tulis Y saja. So bila nak darab, pelajar kena tahu nombornya ialah 1 dan ingat yang penting ialah negatif kena ambil bersama. Kalau negatif kena ambil bersama. Okey, kemudian bahagi kita tulis per. Ini ialah pecahan X. Ingat mesti tulis X sama dengan bukan Y. Kalau ini start dengan X, maka sini X. Kalau ini P, maka sini ialah P. So kita darab silang ini ialah terus boleh dapat jawapan untuk X. X maksudnya huruf yang pertama pada persamaan serentak ini. Kemudian kita darab silang kali kedua pun start dari tengah iaitu setengah, tapi sekarang kita darab ke kiri. Tadi ke kanan. Untuk kali kedua kita darab ke kiri. Ingat dia punya arah. Setengah kali 2. Kita hanya kalikan nombor. So tolak, ingat mesti tolak. X maksudnya depan X ialah 1. So 1 kali negatif, ini pun 1. So kali negatif 1, buat bracket. Okey, dah habis darab silang. Sekarang kita nak kira. Nak pemudahkan. Pemudahkan bermaksud kita nak kira. So yang bracket 4 bracket ini maksudnya pelajar P darabkan. Okey, 4 kali lah kita buat pendaraban sebab ada 4 set kali kan. Ada 4 set yang ada bracket kan. Okey, so 6 ini boleh apa? Pelajar boleh tekan kalkulator ataupun potong-potong sajalah. Ataupun tengok 6 bahagi 2. Dapat 3. Kemudian ini hati-hati ya, tak nampak ada banyak tanda. Mula-mula pelajar salin balik tanda tolak dulu. Kemudian negatif kali negatif, 2 bracket. 2 negatif dalam bracket itu boleh darabkan. Ingat, negatif kali negatif ialah positif. So positif tak payah tulis apa. 1 kali 1 tetap 1. Okey, salin balik per. Okey, kira yang biru pula. Setengah kali 2. 2 dengan 2 sama, sudah saling batal. Nombor yang sama atas bawah saling batal. Tinggal atas ini 1. Okey, negatif kali tanda dulu. Negatif kali negatif positif. 1 kali 1 tetap 1. Okey, sekarang kita kira tambah atau tolak. Tolak 1 ialah 2. Dan 2 tambah 2, 1 tambah 1 ialah 2. Dan 2 per 2, kalau pecahan atas bawah sama bermaksud 1. Kalau sama, pecahan itu atas bawah sama nombor bermaksud sama dengan 1. Okey, so kita
sekarang kena cari Y pula. Selesaikan persamaan linear serentak bermaksud kita kena cari dua nilai bagi huruf itu. Cari dua nilai huruf dalam persamaan. So dah dapat X. Cara yang lebih senang ialah kita just ganti masuk ke dalam salah satu persamaan. Di sini kita ada dua persamaan, pilih satu yang lebih senang lah, iaitu kita boleh pilih yang tak ada pecahan lebih senang, iaitu kita pilih yang bawah ini ganti masuk. So mula-mula pelajar boleh salin dulu persamaan yang kita nak guna itu, iaitu 2X tolak Y sama dengan 6. Okay, yang warna purple ini X yang kita nak gantikan nilainya. So yang nak ganti itu pelajar buat bracket dan masukkan nilai X, iaitu 1. Yang lain itu salin balik. Okay, sekarang bila nampak ada bracket, maksudnya kena darab. 2 darab 1 ialah 2. Kemudian ingat kita nak cari Y, kena ikut konsep, kena ikut peraturan. Lelaki satu belah, perempuan satu belah. So dan Y itu ialah negatif Y. So negatif lebih senang kita jadikannya positif dengan pindahnya ke sebelah yang lain. So negatif Y dipindah akan jadi positif Y. Dan Y sudah duduk di kanan, maka nombor 6 kena duduk di kiri bersama-sama dengan 2. Iaitu lelaki satu belah, perempuan satu belah. So positif 6 pindah jadi tolak 6 atau negatif 6. So nombor dan nombor kita boleh kira. 2 tolak 6 ialah negatif 4. So negatif 4 sama dengan Y dan kita suka tulis Y di kiri untuk jawapan akhir. So tukar suka sama suka. So dua-dua ini just saling tukar tempat saja. Jangan tukar tanda sebab kedua-dua sama-sama tukar. Kedua sama-sama tukar, so tak melibatkan pertukaran tanda sebab dua-dua sama-sama tukar, so saling batal. So sama-sama tukar saja. So Y pi kiri, negatif 4 pi kanan. So jangan pi tukar jadi positif 4 sebab dua-dua dia balance, dua-dua sama-sama tukar. Bukan macam tadi yang sebelum itu hanya satu benda saja yang tukar kan. Ini sama dipanggil tukar suka sama suka. Okey, pelajar boleh faham sampai sini? Boleh cikgu. Boleh so sangat senang aja kalau kita buat lagi banyak, pelajar akan boleh masuk otak. So kita lihat pula soalan 3. Okey, sama juga nak selesaikan persamaan serentak bermaksud apa? Kita nak cari nilai pemboleh ubah atau nilai huruf. Pemboleh ubah bermaksud apa? Huruf di sinilah. So kalau persamaan serentak, persamaan linear serentak bermaksud kita ada dua persamaan dan dua pemboleh ubah. Serentak maksudnya ada dua persamaan, dua pemboleh ubah untuk dicari. Okey, sama juga kita mulakan kungfu trik kita. Ingat mesti kita start darab dari tengah, iaitu kita guna 3. Darab ke kanan dulu. Okey. First step ialah darab ke kanan dulu. So arrow tunjuk ke kanan. Kemudian cross. Sebab cross multiply. Darab silang. Mesti nampak arrow itu bersilang. Mesti ada darab silang lah. Nampak darab silang. Okey. Kemudian kita kena ingat, kita kena buat darab silang sebanyak 2 kali. Okey, yang merah ini untuk tingkat atas. Sekarang nak buat tingkat bawah, cikgu bezakan guna warna biru. Okey, sama juga start dari tengah, iaitu guna 3. Tapi sekarang jangan ke kanan sebab kanan dah penuh. Kita nak buat sebelah ruang sebelah kanan, so kena darab ke kiri lah. Jangan ke kanan. Tadi dah buat ke kanan, jangan pergi jalan yang sama. Okey, kena jalan berlainan. Penuhkan ruang di sebelah kiri. So untuk kali kedua punya darab silang, darab ke kiri sekarang. Tapi start dari tengah juga. Ingat start dari tengah tapi darab ke kiri dulu. Ini first step. First step bagi kali kedua.
darab ke kiri, kemudian pangkal. Pangkal lah. Okey, sekarang kita boleh tuliskan jawapan bagi X. Bukan X sekarang. Sekarang ialah M. Kena ikut, jangan selalu X tau. Itulah sebabnya cikgu nak guna huruf lain untuk peringatkan pelajar. Bukan selalu XY. Soalan dia boleh pakai apa-apa huruf. Boleh XY, boleh MN, boleh PQ, boleh AB. So, kena berhati-hati. Kalau tulis salah, huruf pun salah lah. So, kita start dengan M. So kalau M dan pastikan M ialah satu lajur. N lajur kedua. Tak boleh MN, NM. Mesti huruf yang sama satu lajur. Huruf yang sama satu lajur, kemudian sebelah kanan hanya nombor sahaja. Maksudnya dua huruf itu mesti ada di sebelah kiri dan nombor ada di sebelah kanan. Mesti ikut pattern ini baru boleh pakai kungfu trick ini. Okey. So mula-mula kita cross multiply ini ialah untuk cari huruf pertama di sini ialah M. So pelajar kena tulis M sama dengan. Jangan pi tulis X sama dengan. Ikut huruf soalan sekarang. Okey. So darab silang kali pertama tulis di atas, iaitu yang warna merah. 3 kali 2. 3 kali 2 tolak. Ingat formula ialah tolak bagi atas dan bawah. Tolak. Okey, sekarang guna 12 kali, nampak sini negatif apa? 1. Kali negatif 1. Kali kita buat bracket untuk menunjukkan kali. Kemudian per. Tulis pula darab silang yang warna biru. Okey. Warna biru punya ialah start dari tengah, darab ke kiri dulu. Ingat ke kanan, ke kiri. First yang merah itu ialah darab ke kanan dulu, yang biru ini ialah darab ke kiri dulu. Opposite dua ni, sebab kita dah lalu lah jalan ini, jangan ikut jalan lama, kita ikut jalan baru ke kanan, ini ke kanan, ini ke kiri. Okey, 3 kali pecahan pun pecahan tulis pecahan, jangan takut pecahan pun boleh kira juga. So 3 kali 2/3, formula masih tolak sama dengan atas, tolak. Ingatlah tak ada tambah, hanya tolak formulanya. Tolak pula 1 kali negatif. Sini pun negatif, nampak kena ambil bersama negatif ini saja dia punya perangkap pelajar, kena hati-hati. Ingat mesti salin negatif 1. Okey, so dah tuliskan apa darab apa. Sekarang kita nak mula kira darab dulu. Mula darabkan yang dalam bracket ini. Ada 4 bracket di sini ada 4 bracket. Bracket maksudnya sekarang kita nak kira darab. Okey. Darabkan apa yang dalam bracket dulu. 3 kali 2, 6. Dan bagi sebutan kedua melibatkan tanda. So tanda, ingat sebab tanda kita kena tulis dulu. So maka kita kena darab dulu. Dan pelajar mesti ingat ini adalah pelajaran yang cikgu dah ajar pada lesson persamaan linear kan. Darab tanda. Itu formula darab tanda macam mana. Ingat negatif kali negatif ialah positif kan. Previous lesson kita dah ulang kaji formula darab tanda. Okey, kemudian 12 kali 1 tetap 12. Apa-apa kali 1 sama balik. Tak berubah. Okey, okey, bawah tambah atas 3. Ini 3 maksudnya di atas 3 dan 3 atas 3 bawah sudah saling batal. Potong-potong hilang, tinggal 2. Dan kali tanda. Negatif, ingat negatif kali negatif ialah positif. Okey, darabkan 2 tanda yang sama, kita akan dapat tambah. 1 kali 1, 1. Okey, sekarang kita hanya kira tambah saja atas dan bawah. 6 tambah 12 ialah 18. 2 tambah 1 ialah 3. Dan hati-hati kalau dapat pecahan, kita kena check tengok boleh tak ringkaskan pecahan ini. Boleh. Sebab 18 boleh dibahagi tepat oleh 3. Iaitu 3 kali 6 ialah 18. Ataupun 18 bahagi 3 ialah 6. Kan sifir darab 3 kan. 3 kali 6 ialah 18. Darab bahagi itu dia abang adik kita boleh saling tukar-tukar guna.
So, pakai sifir darab 3 saja, boleh dibahagi tepat. Okay, 18 bahagi 3 ialah 6. Okay, sama juga kita sentiasa ulang saja. Dah dapat nilai satu pemboleh ubah iaitu M. Sekarang kita nak cari pula nilai pemboleh ubah yang kedua iaitu N. Caranya ialah dengan gantikan nilai M saja dalam salah satu persamaan serentak ini. Kita ada dua persamaan kan. So, bila kita nak cari another variable, kita hanya pilih yang lebih senang, yang tak ada pecahan lebih senang. Kita pilih persamaan 1, okay, dan salin balik. Okay. M itu cikgu dah pakai warna purple untuk pelajar faham. Purple ini kita nak masukkan nilai yang kita dah tahu iaitu 6. Okay, gantikan nilai yang baru kita cari, M ialah 6, yang lain salin balik. Dan sekarang kita nak cari N, maka kita ingat peraturan apa? Lelaki satu belah, perempuan satu belah. Okay, dan kita cek nombor di depan N itu positif ke negatif. Kalau positif, kita tak payah kacau dia. Bagi dia duduk balik di kiri. 3N tetap salin balik di kiri. So, perempuan 6 ini pindah ke kanan. So, bila pindah, ingat tukar tempat, tukar tanda. Ingatkan apa formula, tukar tempat, tukar tanda. So, positif 6 jadi tolak 6. Okay, dua nombor ini kita boleh kira. So, salin balik 3N, sekarang kita kira tolak. Tolak dapat 6. Sekarang kita hanya mau N, so kita kena pindahkan 3. Di sini ialah kali 3, so pindah jadi bahagi 3. Kita tulis per 3. 6 bahagi 3 ialah 2. So dalam pink color itu ialah jawapan akhir lah. Jawapan akhir yang ditanya oleh soalan lah, iaitu nak cari dua nilai yang memuaskan. Cari apa? Nilai bagi dua pemboleh ubah yang memuaskan persamaan linear serentak ini. Okey, so pelajar boleh faham? Halo? Rehat, Ustaz? Cikgu nak tanya, tengok ada respon lah. Nanti cikgu cakap seorang-seorang. Halo, siapa-siapa? Boleh bagi respon? Ya. Boleh ya? Boleh juga, ayo. Oh, cikgu nak tanya. Nampak tak Adam? Adam dah masuk ya? Dia kata tak boleh masuk. Adam dah masuk belum Okey, kita lihat soalan 4 pula Okey, so kita start dari mana? Siapa boleh jawab? Start dari sebutan mana? First, tengah, yang ketiga mana? Start dari mana? Start dari tengah. Kita start darab dari, ingat bagi kungfu trik ini, kita mesti sentiasa start darab dari center. Kita bagi kedua-dua kali darab silang pun start dari tengah. Ingat start dari sebutan tengah. Okey, kita tak ambil huruf kita hanya kaedah ini hanya ambil semua nombor yang ada pada persamaan serentak ini. Okey, so kita start darab ke kanan, start dari tengah, darab ke kanan. Ini first step saya tulis 1 bermaksud first step. Langkah pertama ke arah kanan, kemudian cross, silang, darab silang, so ke arah yang bertentangan. Okey, ini untuk nanti kita tulis di tingkat atas pecahan bagi X. Okey, darab silang kali kedua, darab silang kali pertama, merah. Okey, sekarang darab silang kali kedua, saya pakai biru, arrow yang biru. Pun masih start dari tengah, iaitu start dari negatif 1, tapi darab ke start dari tengah.
mula-mula ke kanan. Sekarang ke kiri pula, start dari tengah tapi darab ke kiri. Itulah perbezaannya. Dua-dua ini, satu ini, langkah pertama ini semua start dari tengah. Mula-mula ke kali pertama punya ke kanan, kali kedua punya yang biru punya ke kiri, kemudian cross. Dipanggil darab silang. Berapa kali kita kena darab silang? 2 kali. Kali pertama cikgu pakai arrow merah, kali kedua cikgu pakai arrow biru. Merah untuk tingkat atas, biru untuk tulis di tingkat bawah. Okey, tulis X ke tulis Y sekarang? Okey, yang darab silang ni ialah untuk cari huruf pertama, cari nilai huruf pertama. Di sini ialah X. So kita tulis X sama dengan, nampak merah di atas, biru kat bawah. Okey, tengok merah darab silang kali pertama punya, yang merah punya dulu. Okey, negatif 1. Ini negatif 1 kali negatif 5. Tolak 4 kali positif 3. Bahagi dengan, okey, bahagi dengan apa? Yang biru pula. Apa? Negatif 1. Tengok sama, atas bawah sama. Mengapa sama? Sebab kedua-dua darab silang ini start dari tengah. Tengah, so nombornya sama. Kedua-duanya ialah negatif 1. Nombor di tengah di sini negatif 1. Tak nampak, ingat, tak nampak ialah 1. Dan mesti ingat ambil bersama negatif. So negatif 1 kali 1. Ini tak nampak juga tapi dia positif 1. Kemudian tolak, ingat ialah tolak. Atas bawah pun tolak. Di in between dua silang ini, in between dua arrow ini ialah tolak. Tolak dengan 2 kali 3. Okey, sekarang kita nak kira darab. Yang kita darab tadi pakai bracket ini, sekarang kita mesti pi darab. Okey, negatif kali negatif positif. 1 kali 5 ialah 5. Tolak 4 kali 3 ialah 12. Per negatif, kalau ada satu negatif sahaja pada dua nombor itu, maka ingat kita mesti salin balik negatif. Masih ada negatif, sangat senang aja. Ada satu negatif, maka jawapan hasil darab pun ada negatif. Sebab negatif kali positif ialah negatif. Okay, so kita ingatkan macam hasil akhirnya lebih senang. Nampak satu negatif, maka jawapan hasil darab ada negatif. 1 kali 1 ialah 1. Ini pun nampak satu tolak saja, so ada salin balik saja tolak itu. Kemudian 2 kali 3, 6. Okay, sekarang kita nak sambung kira lagi, iaitu dah habis darab, sekarang kita nak kira tambah atau kira tolak pula untuk ringkaskan. Okey, atas ialah kecil tolak besar, so kita kena bubuh negatif. Kemudian pelajar boleh guna 12 tolak 5, dapat 7. Okey, mula-mula tentukan positif atau negatif dulu, kemudian boleh, kalau lepas itu boleh guna nombor yang besar tolak nombor yang kecil. 12 tolak 5 ialah 7. Okey, ini kalau nampak ada dua tolak, tak ada bracket, maksudnya dia bukan kali. Kalau ada bracket macam ini, maksudnya darab. Tengok perbezaannya ini. Negatif 1 bracket negatif 5 ini bermaksud apa? Ini bermaksud darab. Okey, bawah ini tak ada bracket, bermaksud apa? Hutang. Hutang 1, hutang 6. So semuanya hutang 7. Kemudian atas bawah pun negatif 7, maksudnya nombor yang sama bahagi mesti saling bata dapat apa? 1. Benda yang sama bahagi maksudnya 1. Potong-potong dapat 1. Okey, sama juga kita nak ulang proses yang sama, iaitu kita nak cari nilai pemboleh ubah yang lain pula, iaitu Y. Kita dah dapat cari X, pakai kungfu trik ini kita dah dapat X dulu. Sekarang kita guna cara penggantian, iaitu cari Y dengan gantikan nilai X. Tengok sama saja. Untuk kalau kita buat 10 soalan pun, cikgu akan ulang proses yang sama. So pelajar pasti dah boleh buat cara kungfu trik ini. So habis dapat hanya huruf yang pertama sahaja kita pakai kungfu trik lah. Yang kedua tak payah pakai kungfu trik lagi lah. Nak pakai pun boleh, tapi lebih senang lagi kalau kita dah tahu nilai satu pemboleh ubah, kita ganti saja, lagi senang lah. Ganti saja nilai
yang kita perolehi itu dalam salah satu persamaan lagi senang. Okey, so gunalah cara penggantian untuk cari nilai Y sekarang. So saya nak pilih apa? Katakan saya pilih persamaan 1, nak pilih persamaan kedua pun boleh. Okey, saya pilih persamaan 1. Okey. X yang kita nak ganti saya pakai warna lain supaya lebih jelas nampak. So tapi depan X ada nombor kan. So kita kena kali, bila kita nak kali kita kena buat bracket menunjukkan kali. So kita kena buat bracket, masukkan nilai X1. X sama dengan 1. So 2 lepas 2 kita buat buat satu bracket, masukkan nilai X-nya 1, yang lain semua salin balik. Dan bila ada bracket macam ini, ada bracket maksudnya kena darab. So 2 darab 1 kena darabkan dapat jawapannya 2. Kemudian yang lain itu kena apa? Ikut apa? Lelaki satu belah, perempuan satu belah, boleh buat pada masa yang sama lah, jimat masa. Sambil darab, sambil kita pindahkan 4. Positif 4 jadi negatif 4, negatif Y jadi positif Y. Saya nak pindahkan negatif Y supaya ia jadi positif Y. Sebab apa yang kita nak cari itu ialah positif Y, bukan negatif Y. So bila kita nampak huruf yang kita nak cari itu negatif, kita boleh pindahkan dulu untuk memudahkan kerja kita. Okey, sekarang nombor dah bersama-sama, itu tujuannya lah supaya kita boleh pemudahkan iaitu kita boleh kira nombor dan nombor. Boleh sekarang 2 tolak 4 dapat negatif 2 sama dengan Y. Sekarang kita boleh tukar apa? Suka sama suka. Dua-dua saling tukar tempat supaya kita boleh tulis Y di sebelah kiri, maka negatif 2 tulis di sebelah kanan. So inilah dua jawapan untuk persamaan serentak ini, iaitu X1 Y negatif 2. Okey, ini soalan 4, pelajar dah faham? Halo? Sama saja kan? Pelajar dah lihat sampai soalan 4 sama kan? Boleh? Halo, siapa-siapa? Siapa-siapa boleh bagi respon? Ya, cikgu. Boleh faham boleh ikut tak? Senang tak? Trik ini. Saya rasa boleh sikit. Boleh Ini ialah secret trick. Tak ramai orang tahu So bertuah kalau dapat belajar ini sebab ini sangat memudahkan kerja kita untuk jawab soalan, selesaikan persamaan linear serentak. Okay, so mari kita tengok lagi satu soalan bagi memantapkan lagi ingatan. So mula-mula start dari mana dulu? Start dari tengah. Apa-apa start dari tengah. Setiap kali darab silang kita mula dari tengah. Apakah nombor di depan? Cikgu. I need to go to toilet. Never mind. Okay. Okay start dari tengah. 1 Y Y bermaksud 1 Y. Ingat tak nampak itu bermaksud 1 sebab kita tak payah tulis. Kalau 1 di depan kita tak payah tulis. So kita tahu sekarang sebab kita nak darab nombor, kita kena tahu apakah nombor di depan Y. 1, positif 1. Okay, kita mula dari tengah. Kemudian ingat ke kanan dulu. Ingat kanan lebih penting kanan. Ada apa? Panggil apa? Apa-apa yang kanan itu lebih baik kan. Senior. Kanan itu maksudnya senior. So kita start dengan senior dulu. Kita start darab ke kanan dulu. Dari tengah darab ke kanan dulu. Kemudian cross. Darab silang. Kemudian kita darab silang kali kedua. Ini darab silang kali pertama. Ini silang pertama. Cross yang pertama. Nak buat cross yang kedua, kita masih mula dari tengah tapi sekarang ke kiri pula. Start dari tengah ke kiri, kemudian cross. Darab silang kan, so mesti ada silang. Yang penting kita tahu step pertama ke kanan, ini ke kiri, kemudian
kali yang kedua ialah bagi dia cross. Nampak silang. Nampak ada 2 garis bersilang. Macam ni. Cross. Cross. So, 2 kali cross. 2 kali kita cross multiply. Okay, sekarang ini cross ini untuk nak cari apa? Cari X ke cari Y? Ingat, kita cari huruf pertama. So, kita mesti mula-mula pelajar kena pastikan lajur pertama mesti hurufnya sama. Kalau X, bawah pun X. Kalau sini lajur kedua, Y, bawahnya pun Y. Mesti atas bawah mesti sama huruf. XX, YY. Tak boleh XY, YX. Tak boleh ya. Mesti lajur yang sama, mesti huruf yang sama. Okay, dan sebelah kanan mesti nombor sahaja. Ada 1 nombor sahaja. So, kita ada 2 sebutan huruf, 1 sebutan nombor. Okay, sekarang kita tuliskan. Darab silang ini untuk cari huruf pertama. Huruf pertama bukan cari Y tau. Cross ini untuk cari X dulu. Ini untuk X lah. Jangan pi tulis Y. Salah pula. Ingat yang kita cross multiply ini untuk cari huruf pertama. Okay, so sekarang kita tuliskan apa yang kita cross multiply ini ya. Apa yang kita darab silang ini. Nombor apa yang kita darab. Okay, so kita lihat balik lah. Arrow kita. Tengok yang merah dulu. 1 kali 8. Nampak? 1 kali 8 kali pakai bracket tolak apa? Darab silang. So start tadi macam ini. Cross macam ini. Sekarang the other way. So 1 kali 3. Bahagi dengan sekarang tengok darab silang warna biru. Darab ke kiri sekarang. Tadi ke kanan. First step ini ke kanan. First step ini sini pula ke kiri ya. Yang saya tunjuk 1 ini maksudnya first step bagi darab silang masing-masing ya. First step ke kanan. Ini first step ke kiri. 1 kali 2. Tolak. Ingat tolak. Dua-dua pun tolak. Tolak apa? 4 tolak dengan pasangan darab yang kedua. 4 kali 3. Okey, sekarang kita nak kira darab. Kira darab 4 kali darab di sini ya. Tadi kita darab kan. 1 arrow ialah 1 kali darab. Okey, 1 kali 8 ialah 8. Salin balik tolak. 1 kali 3 ialah 3. Per 1 kali 2 ialah 2. Tolak 4 kali 3 ialah 12. So kena mahir dengan sifir darab. Semua topik kali ini ya banyak pakai apa sifir darab. Kalau tak dah lupa tolong pi refresh balik sifir darab. Dan lebih baik lagi ada kalkulator lah. Pasti ada kalkulator. Kalau boleh tolong kamu lah. Kalau tak yakin pakai kalkulator lah. Lagi cepat dan tepat. Okey, sekarang dah habis kita kali 4. Tadi kita darab silang maksudnya kita kali kan. Ada 4 arrow maksudnya kita darab 4 kali. Ni 1, 2, 3, 4. Ni 1, 2, 3, 4. So ada 4 arrow maksudnya 4 kali kita darab. Okey, habis darab sekarang kita kena kira tambah atau kira tolak bergantung kepada tanda di sinilah. So sekarang atas bawah kena tolak sebab tanda tolak. 8 tolak 3 ialah 5, 2 tolak 12, kecil tolak besar mesti jawapannya negatif. So dapat apa? Negatif 10 dan ingat pecahan mesti dalam bentuk paling ringkas. So kita kena check boleh tak permudahkan lagi? Boleh sebab 5 dan 10 boleh dibahagi oleh 5. So 5 bahagi 5 ialah 1 dan ingat tengok ada 1 negatif di sini maksudnya jawapan akhir pun ada 1 negatif. Okey. 5 kali 1 ialah 5. Saya bahagi 5. So saya kena pakai apa? Sifir darab lah. 5 kalau bahagi 5 kena fikir macam ni. 5 kali 1 dapat 5. Kemudian 10 dibahagi 5 maksudnya pelajar fikir 5 kali apa dapat 10. So 5 kali 2 ialah 10. Okey, dan jawapan akhir X ialah negatif 1/2. Jangan lupa tulis 1 tau. Kalau atas ada 1 mesti kena tulis sebab ia akan
jadi pecahan. Kalau you tak tulis 1, dia jadi negatif 2. Tak betul sebab dia memang pecahan. Dia bukan sama dengan negatif 2. Dia sama dengan negatif 1/2. Tak sama, ini setengah. Kalau 2 ialah 2. Okey, so kita akan ulang proses yang sama, iaitu cari Y dengan gantikan nilai X sentiasa sama. So sangat senang topik selesaikan persamaan linear serentak sebab dia tak berubah kan. Fix lah dia punya langkah. Hanya nombor-nombor itu berlainan saja, darab nombor yang berlainan saja, tapi dia punya kaedah dah tetap. So pelajar just follow saja dia punya langkah. Langkah-langkahnya tengok dah sama, tengok pun dah tahu lah. Habis dah dapat nilai X, kita cari pula, dah dapat nilai X, kita kena cari pula nilai Y dengan gantikan nilai X yang baru kita kira pakai Kung Fu trick ini. Okay, so sekarang pelajar boleh pilih mana-mana persamaan yang pelajar rasa lebih senang lah. Okay, katakan saya pilih persamaan 1, so saya salin balik dulu, lebih senang. Saya salin balik dulu persamaan 1. Okay, yang nak ganti nilai itu ialah X, so saya guna warna purple untuk nampak. Okay, yang nak ganti itu saya guna warna purple supaya pelajar nampak apa yang diganti X. So ini X ini didarab dengan 4, maka kita buat bracket sebab dia kena darab dengan 4 kan. Untuk asingkan kan, tak boleh tulis 2 nombor berterusan nanti dia jadi apa? Satu nombor. So darab dengan 1 nombor, kita buat bracket dan masukkan nilai X iaitu negatif 1/2. Okey, sekarang ini kita boleh permudahkan kan. Boleh darab 2 nombor ni. 1 nombor bulat, 1 pecahan, kita boleh potong-potong lah. Ini 4 atas, 2 di bawah. Kedua-dua ini boleh dibahagi oleh 2. Boleh pakai sifir darab 2. 2 kali apa dapat 2? 2 kali 1 dapat 2. 2 kali 2 dapat 4. 2 kali 2. So, I tulis 2, potong 4, sekarang tinggal 2 lah. Okay, 1 ni saya tak mau tulis supaya tak nampak berserabut. Sebab 1 di bawah pecahan tak payah tulis. So, saya tak mau tulis. Tapi di sini, kalau 1 itu ialah di atas pecahan. Di atas pecahan kena tulis. Kalau tak tulis nanti pelajar pergi tulis negatif 2. Salah. Okay, bawah pecahan tak payah tulis. Tak apa. Sebab memang tak payah tulis nanti. Tapi atas punya 1 kena tulis. Okay, so sekarang saya salin balik. Dah potong-potong ni apa yang tinggal kita salin semula iaitu negatif. Ingat kita kena cek ada tak negatif. Ada negatif. Kemudian 2 kali 1 ialah 2. Yang lain semua salin balik. Okay, sekarang kita ikut ikut peraturan Y 1 belah, nombor 1 belah. So, ini positif Y. So, okay, biarkannya di kiri, jangan kacau, jangan pindah. Okay, yang kena pindah ialah nombor negatif 2. Negatif pindah jadi positif. Dan kita boleh kira 2 nombor ini 1 tambah 2, kita dapat 3. Okay, so belajar boleh? Belajar dah boleh buat? Boleh Halo? Boleh tak belajar? Saya ingat sebab sama saja. Kalau kita buat berapa banyak soalan pun caranya sama. So, I tengok kalau dah faham dia sama saja. Boleh pelajar? Boleh cikgu. Boleh. Boleh So, Boleh. kalau sama saja, tak payah tengok banyak sangat. Nanti kamu pun nanti tak sama. Sama aja. Sebab sama aja. Yang penting ingatkan macam arah mana kita darab dulu Ingat kita start dari tengah dan ke kanan dulu. Ke kanan, kemudian ke kiri.
Okey ya, so pelajar tahu mula-mula kita cikgu ulang lah, tak apa. Ulang bagi faham, masuk otak. Okey, so starting ialah kita cikgu kena start dari mula. Pelajar kena semak tapi biasanya kalau soalan tak menyusahkan kamu, dia akan susun apa, kena pastikan 2 huruf ada di kiri dan hanya ada 1 nombor di kanan. Okey, kalau bukan pelajar kena susun balik tau. Kena pindah-pindah lah, bagi 2 huruf di kiri, nombor di kanan tau, kalau bukan. Okey, dan juga pelajar kena pastikan 2 huruf di sini ialah apa, lajur yang sama, mesti huruf yang sama ni. Tegak ialah lajur, tegak panggil lajur. Okey, melintang panggil baris. So lajur pertama mesti, kalau X, dua-dua mesti X. Lajur yang kedua kalau Y, dua-dua mesti Y. Dan trik yang cikgu ajar ni ialah untuk cari apa, yang 2 kali kita cross multiply itu ialah untuk cari huruf pertama, cari nilai huruf pertama. Ingat? So nanti pelajar kena tulis X sama dengan, kena ingat tulis X sama dengan. Kalau tak tulis salah, sebab tak tahu you cari X ke cari Y. Langsung tak ada markah. Tapi you kena ingat jangan sentiasa tulis X juga, sebab soalan boleh guna huruf yang lain. So pelajar kena apa, cukup tidur lah, jangan separuh tidur mengantuk itu, sentiasa tulis X. So dan pastikan ni sebab satu lajur ini sama huruf, ini sama huruf. Okey, dan baru boleh start kungfu trik kita. Okey, ingat kungfu trik kita ialah start dari tengah dan start dari ke kanan dulu. Apa-apa sebab kanan itu lebih senior kan. Kita start dengan senior dulu kan. Pensyarah, ada pensyarah pun pensyarah kanan, guru kanan. Semua kanan itu maksudnya pangkat lebih tinggi kan. So pangkat lebih tinggi ya, kita start dengan kanan dulu darab ke kanan dulu. Dari tengah darab ke kanan dulu, kemudian cross multiply. Okey. Kemudian untuk darab silang set yang kedua, mula dari tengah juga, tapi sekarang tadi dah ke kanan, sekarang tak boleh ke kanan lagi ya, kena ke kiri pula sebab ini sudah penuh, tak ada ruang, kita kena darab ke kiri pula. Ingat macam itu, sebab dah tak ada ruang, dah darab ke kanan, sekarang bagi peluang darab ke kiri pula. Dan dah tahu lah mesti apa, darab silang kan, so kena cross lah, kena silang, kena darab silang lah. Yang kedua itu tak payah sebut lah, just bagi dia silang aja lah, darab silang aja. Untuk pendaraban kedua, darab silang. Yang penting kena tahu ke kanan, kemudian ke kiri. Semua mula dari tengah. Okey, sekarang tuliskan jawapan dia. Jawapan darab silang ini. Ingat, merah di atas, biru di bawah. Dan cari apa? X ke Y? Cari X, cari huruf pertama. So, ada pecahan, jangan takut, just ikut saja pecahan, you jangan pergi tukar, salin balik, you nampak apa, you salin apa. Okey, so 3/2, kalau positif, kalau tambah maksudnya positif, jangan tulis, just tuliskan nombor itu. 3/2, ingatlah merah dulu, ke kanan dulu. 3/2 darab 3/2 kali 16 tolak negatif 3 kali negatif 1. Okey, settle darab silang yang merah. Sekarang kita tengok yang biru. Yang biru ialah dari tengah, start dari tengah ke kiri pula. Yang biru ialah ke kiri pula. Bagi kita ada 2 ruang, penuhkan 2 ruang ini. Tadi dah ke kanan, tak ada ruang pula ke kanan. Sekarang kita ikut arah yang lain pula. 3/2. Yang di sini ada satu pattern. Atas 3/2, bawah mesti 3/2. Kalau tak sama maksudnya sudah salah, sebab kita bagi kedua-dua darab silang ini semua mula dari tengah. So nombornya ialah 3/2, mesti sama. 3/2, 3/2. 3/2 darab ke kiri kali 4. Tolak 1 darab dengan negatif 1. Okey, sekarang dah tulis ini dapat markah lah. So sekarang kita nak kira darab lah. Tadi kita dah
dah tunjuk saja jalan kerja apa darab apa darab apa. Sekarang kita nak betul-betul pi darabkan. Ini ya pi darabkan. Ini kalau satu pecahan satu nombor boleh main apa? Potong-potong kan. Iaitu kita atas boleh dibahagi boleh apa? Boleh bahagi atas bawah dengan faktor sepunya. Tengok kedua-dua nombor ini 16 dan 2, kedua-duanya genap. Nombor genap boleh dibahagi oleh 2. So 2 kali 1 2. Saya tak mau tulis 2 sebab 1 di bawah pecahan tak payah tulis nanti kan. So saya tak mau dia nampak semak, saya tak mau tulis. 2 kali 1 2. Dah hapus lah, maksudnya dah hapus, tak payah tengok lagi, tak payah tulis apa-apa, dah hapus bawah pecahan tak ada nombor lagi lah, tak payah tulis. Okey. So 2 kali apa dapat 16. 2 kali 8 16. Okey, kemudian bawah pun sama juga. Ini 4 dan 2 boleh dipermudahkan dengan bahagi dengan 2. 2 kali 1 2. 2 kali apa dapat 4. 2 kali 2 4. Okey, dah boleh, yang pecahan boleh potong, dah potong. Sekarang nak tuliskan jawapan akhir di baris bawah ni. So X sama dengan, okey, kita dah habis potong-potong, kita darabkan atas dengan atas. Bawah memang tak tulis, maksudnya satu lah. Satu tak payah hiraukan, per satu tak payah hiraukan sebab kita tak payah tulis per satu. So hanya darab atas dengan atas. Apa yang tinggal selepas kita potong? 3 kali 8 ialah 24. Okey, salin balik tolak dulu. 2 negatif ini kita darabkan. Negatif kali negatif ialah positif. 3 kali 1 ialah 3. Okey, sekarang tengok yang ini dah potong juga. So bawah tak ada apa. Itu sebab yang saya tak mau tulis satu. So tak ada apa, kita tak payah hiraukan, tengok atas saja. Yang tinggal di atas itu darabkan. 3 kali 2 ialah 6. Dan negatif kali negatif kena darab dulu. Tanda kena darab dulu sebab kita kena tulis tanda in between dulu kan. Negatif kali negatif, ingat mesti dapat positif. Tanda yang sama darab dapat positif. 1 kali 1 ialah 1. Okey, sekarang kita sambung apa? Kira tambah atau kira tolak pula. Dah habis kita kira darab. Sekarang kira tolak dulu di atas. 24 tolak 3 ialah 21. 6 tambah 1 ialah 7. Dan kita kena semak pecahan ini boleh diringkaskan lagi tak? Maksudnya boleh dibahagi lagi tak? Boleh dipotong-potong macam ini tak? So atas bawah tengok 21 boleh tak dibahagi tepat oleh 7? Boleh kan? Sebab 21 itu ada dalam sifir darab 7. Iaitu 7 kali 3 dapat 21. Okey, sekarang kita sambung untuk cari Y dengan gantikan nilai X ini. Iaitu kita boleh pilih persamaan yang tanpa pecahan. So saya salin balik dulu persamaan 2 ini. Dan kita nak gantikan X dengan 3. So kita gantikannya dalam bracket. So tempat X ini ganti dengan kurungan 3. Iaitu darab 4 darab X. So sekarang ialah 4 darab 3. Kita darabkan dan kita ikut peraturan lelaki satu belah, perempuan satu belah. Okey, dan sebab ini ialah negatif Y, saya nak pindahkannya ke kanan jadi positif Y. So nombor sekarang Y sudah di kanan, maka 16 pula kena dihalau ke kiri ya. So positif 16 jadi negatif 16. Okey, dan sekarang kita boleh kira tolak ini, dapat kecil tolak besar. So kita ada negatif. Bila nak kira itu kita boleh guna besar tolak kecil lah. 16 tolak 12 ialah 4. Tapi ingat kita cek dulu. Kecil tolak besar kita tulis siap-siap dulu negatif. Kemudian baru kira tolak. Okey, sekarang kita nak swap tempat. Tukar sama suka. So Y di kiri, negatif 4 tulis di kanan. Saling tukar, so hanya saling tukar tempat, saling swap tempat, so tak payah tukar tanda. Ini okey, pelajar boleh faham so sebab masa pun sudah suntuk. Walaupun cikgu dah sediakan 10 soalan, tapi saya ingat dah cukup sebab buat 10 soalan pun caranya sama juga. Hanya nombor-nombor itu tukar saja, cara tak tukar. So pelajar
dapat menguasai kungfu trik ini? Nanti cikgu bagilah soalan latihan bagi pelajar cuba sendiri ya. Sekarang cikgu orang yang partner, so bagi pelajar ada latihan sendiri lah. Tak mau cakap lama-lama di sini. Bagi pelajar ada peluang latih sendiri. Nanti saya bagilah soalan lain bagi pelajar cuba. Nanti saya send dalam WhatsApp group. Boleh ya pelajar? Nanti saya send beberapa soalan dalam WhatsApp group bagi pelajar praktis. Bagi pelajar master this kungfu trick. Boleh tak pelajar? Halo. Halo pelajar. Ya. Halo, boleh Ya. Cukup faham Ya boleh. Tak payah Ya, tunjuk faham. lagi kan? Ya. Sama aja caranya. Boleh ya? Nanti saya Sama. bagi soalan bagi pelajar, cuba sendiri ya, lagi baik bagi pelajar ada peluang cuba sendiri ya. So nanti saya nak keluar dari PowerPoint ini dulu.